berapa minit ni? Banyak juga minit. Jadi terima kasih atas kesediaan dan kesetiaan tuan-tuan yang berada dalam ruang maya ni. Jadi tuan-tuan, tanpa masa saya nak kupas berkenaan dengan tajuk yang diberi, iaitu tenang yang membawa bahagia. Kalau di kebun. Tuan-tuan rahmati Allah. Sebelum tu saya minta kalau dapat kalau nak buka kamera tak apa, tapi terpulang pada tuan-tuan, dan saya juga buka ruang kalau ada yang nak berinteraksi bersama dengan saya lah. Sebelum tu tuan-tuan, saya nak sebut satu hadis Nabi SAW. Hadis Nabi SAW yang berbunyi, maksud dia, dalam hati manusia ni ada seketul daging. Jika ia baik, maka baiklah yang lain. Dan jika ia rosak, maka ia akan merosakkan anggota yang lain. Dan sesungguhnya, kata Nabi SAW, seketul daging itu ialah hati manusia. Hati kita lah. Jadi hadis ni diriwayatkan daripada Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Tuan-tuan rahmati Allah, jika kita tengok hari ni, ramai orang yang bila bercakap, bila kita tanya dengan dia nak pergi mana hujung minggu, selepas penat bekerja daripada hari Isnin sehinggalah hari ni hari Jumaat. Ustaz, saya nak gunakan masa saya ni untuk healing Ustaz. Nak me time, nak rehatkan diri, nak cari ketenangan. Tak ada orang tuan-tuan. Tak ada orang yang kalau kita tanya, dia tak sukakan dengan ketenangan. Malah tuan-tuan, saya sendiri bila nak cari background yang berlatar belakangkan apa-apalah, termasuklah sekarang ni, saya sukakan suasana yang tenang, kehijauan, ada laut, ada sungai, ada rumah, ada sawah. Malah tuan-tuan, kalau saya boleh katakan macam ni tuan-tuan, hari Minggu adalah masanya untuk kita cari ataupun kita keluar daripada Kuala Lumpur yang busy, yang jam, yang hari-hari, saban hari kita menempuh satu perjalanan yang kadang-kadang rumah kita dekat saja tapi perjalanan yang cukup panjang. Kenapa tuan-tuan? Kerana kita nak mencari ketenangan. Apa pentingnya tenang itu? Tenang ni tuan-tuan, penting sebab ia melibatkan hati dan perasaan yang kita bincangkan dalam hadis yang saya bacakan tadi. Kerana dalam hati kita, dalam tubuh badan kita ni ada seketul daging yang bila mana hati tersebut dia berbolak-balik, dia bergejolak, dia sedih, dia rasa susah hati, dia kecewa, dia akan mempengaruhi seluruh tubuh badan manusia itu sendiri. Dan inilah tuan-tuan yang kita katakan dalam tubuh badan kita ni sebenarnya kita sendiri boleh menghasilkan antibodi ketenangan itu. Bila saya kata macam ni, ramai orang akan bertanya, bagaimana Ustaz kita nak mencari antibodi? Kalau kita sakit Ustaz, kita boleh dengan doktor. Kalau kita tak sihat, kita boleh pergi ke klinik sebagai hospital. Malah tuan-tuan, sebenarnya tanpa kita sedari dalam tubuh badan manusia ni, Allah memang dah menciptakan kita satu antibodi yang kita sendiri tak tahu ataupun kita tak perasan pun. Sebenarnya tubuh badan kita boleh menghasilkan sendiri antibodi. Yang mana tuan-tuan, kalau saya boleh buat satu analogi lah. Contoh kita pergi bertemu dengan doktor. Dalam keadaan yang susah hati, dalam keadaan kita risau sebab kita ada rasa macam dalam badan kita ni ada tak sedap badan, rasa macam ada sesuatu yang tak kena. Tahu tak apa yang doktor
bila kita pertama kali jumpa doktor akan cakap apa? Sabar puan, tenang dulu. Tenang puan ya. Doktor akan senyum dengan kita. Doktor akan cuba menenangkan pesakit dia. Dan ini sebenarnya tuan-tuan ya, adalah perkara yang kita boleh belajar pada pagi ni. Sebab tajuk ni sebenarnya panjang, cuma saya nak ambil sedikit daripada apa yang kita dapat, insyaAllah mudah-mudahan pada pagi ni. Saya di sini saya sempat catatkan ada beberapa perkara tuan-tuan ya, antara yang boleh membuatkan jiwa kita tenang. Terlebih dahulu sebelum tu, untuk buatkan kita ni tenang, kita kena tutup dulu apa yang menyusahkan hati kita ni, apa yang membuatkan kita resah. Sebenarnya yang membuatkan hati kita resah, gelisah, tak tenang ni kerana hati ni tuan-tuan, dia kena elakkan perkara-perkara toksik. Saya sebut di mana-mana tempat, bila hati kita ni ada perasaan negatif, ada rasa tak tenang, tak seronok, tak gembira, maka dia akan mempengaruhi seluruh tubuh badan kita. Contoh yang paling baik tuan-tuan, kalau pagi-pagi kita bangun saja daripada tidur, kita marah-marah tuan-tuan. Kita marah, tak kira lah marah suami kita ke, isteri kita ke, anak kita, keluarga kita marah. Ataupun kita pergi kerja tuan-tuan ya, nak menghadapi jam pun kita dah marah dah. Maka emosi ni akan dibawa berterusan sehinggalah kadang-kadang sampai satu hari kita ada perasaan tersebut. Jadi tuan-tuan dekat sini saya dah menggariskan ada 8 tuan-tuan. Kalau kita boleh catat, tuan-tuan boleh catat 8 perkara yang kita boleh buat dan kita boleh amalkan untuk kehidupan kita pada pagi ini, insya-Allah. Yang pertama tuan-tuan sebelum saya nak masuk 8 poin ni tuan-tuan dalam hidup kita yang boleh menutup ketenangan kita sebenarnya maksiat. Apa itu maksiat? Maksiat itu dosa-dosa. Apa itu dosa? Dosa adalah perkara yang membuatkan kita gelisah. Dosa adalah perkara yang membuatkan kita rasa bersalah. Rasa bersalah macam mana? Walaupun muka kita nampak tenang, tetapi jauh dalam sudut hati kita, bila orang yang melakukan dosa, orang yang melakukan kesalahan, dia tak tenang tuan-tuan. Ada orang tanya, Ustaz, kalau macam tu saya tengok orang-orang yang tak semayang, orang yang tak puasa, relax je Ustaz. Betul. Daripada raut muka, reaksi tubuh badan, memang mereka nampak rehat, nampak tenang, nampak macam okey, cool. Tetapi tuan-tuan sebenarnya tenang ni dia tak boleh dibuat-buat. Tenang ni tuan-tuan bukan sekadar pada wajah kita, bukan saja kepada tindakan kita, reaction kita tuan-tuan, tetapi apa yang penting semua yang berada di dalam hati kita. Apa guna tuan-tuan muka kita nampak tenang, perkataan kita nampak okey, cool, tetapi dalam hati ni hanya Allah yang tahu. Kerana hati ni tuan-tuan, dia akan menghasilkan tindakan-tindakan yang sepatutnya kita buat. Sebab tu tuan-tuan hari ni ramai orang tuan-tuan bila kita tengok dia okey, dia tenang, nampak macam tak ada masalah je, senyum, ketawa, boleh gembira. Tetapi tuan-tuan kita tak tahu dalam hati ni tuan-tuan, ada orang ni dia tanpa disedari dia depression, ada tanpa disedari dia ada anxiety dan sebagainya. Malah tuan-tuan ada sampai tahap dia mengalami bipolar dan macam-macam lah kan. Dan saya nak sebut istilah tersebut, mungkin tuan-tuan rasa apa ni Ustaz sebut apa penyakit-penyakit yang masa kini yang kita hari ni tak pernah dengar dulu tuan-tuan. Tetapi sebenarnya ia berlaku dalam masyarakat kita hari ini. Sehingga itulah tuan-tuan kita boleh tengok macam mana orang boleh memukul, membuat perkara-perkara yang tak sepatutnya, boleh membunuh,
boleh mendera anak sebagainya. Kata kita tengok baru-baru ni dalam apa media kan. Kerana apa? Kerana dalam diri mereka terdapat hati-hati yang penuh dengan dosa dan noda, pemikiran yang penuh dengan perkara-perkara negatif yang toksik dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, di sini tuan-tuan saya catatkan 8 perkara. Senang nak ingat 8. 8 perkara ni insya-Allah sekiranya kita boleh buat, kita boleh amalkan dalam kehidupan kita pada hari ini. Ni kenapa ni Muhammad Rizwan, Muhammad Z angkat tangan nak bertanya soalan ke apa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Apa hati, masalah hati? Kita ni bukan apa, kita kerja dalam satu syarikat, jabatan, berbangsa Melayu, majoriti semua beragama Islam. Tetapi kenapa ada masalah hati sesama umat Islam? Kenapa yang menjatuhkan Melayu, yang menjatuhkan agama Islam, orang Islam juga? Kenapa perlu ada masalah hati? Kenapa perlu ada toksik-toksik di dalam tempat pekerjaan kita, tempat kehidupan kita? Kedua, kisah macam saya ada alami masalah orang yang suka membanding-bandingkan dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita. Contohnya, kita boleh macam umur muda dan umur tua. Maksudnya macam saya suka perubahan. Maksudnya kita ikut arah kemajuan syarikat. Kita tak boleh ikut zaman dahulu. Contohnya kalau dulu kita kerja pukul 8.30 sampai 5.30. Okey, pukul 1 sampai pukul 2 kita solat. Tetapi ada sebilangan orang yang berumur tu dia suka melewat-lewatkan, bertangguh-tangguh kerja. Kemudian waktu solat dia lewatkan, dia pukul 3, pukul 4 baru nak semayang. Kemudian suka tak ikut peraturan yang dilandaskan oleh syarikat dan Allah. Maksudnya rasuah. Kalau ada perkara-perkara yang tertentu, perkara macam contoh pernah saya diarahkan untuk ubah tanda tangan itu. Macam buat satu tanda tangan itu. Saya takkan buat. Sampai saya dikatakan. Lepas tu saya difitnah. Saya diupah oleh orang-orang tertentu. Disuruh oleh orang-orang tertentu tukar tempat bahagian, tempat unit, kemudian tukar jawatan, diturunkan pangkat. Saya tak kisah buat pangkat tu, malahan dibenci oleh orang kerana saya mengatakan benda yang betul, benda yang melanggar institusi syarikat atau institusi kehidupan. Okey, boleh ke kalau dalam Islam ni antara lelaki orang dengan bini orang dalam kereta berdua-duaan, dalam rumah berdua-duaan, semata-mata untuk kepentingan jawatan dan kepentingan jawatan supaya di backup untuk kesalahan-kesalahan tertentu. Itulah. Okey Ustaz, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama. Ada 3 persoalan dah. Okey. Encik Muhammad Rizwan, Muhammad Z 3 persoalan tadi kalau saya kupas satu-satu tu dia panjang. Cuma saya nak bagi satu key point lah. Dalam hidup kita sebenarnya dia berbalik kepada matlamat kehidupan kita ataupun kita kata maqasid. Apa itu tujuan kehidupan kita? Kita sebenarnya datang ke alam dunia ini, ke muka bumi dunia ini dengan 2 keadaan. Pertama, Allah sebut kita dijadikan untuk diangkat sebagai khalifah pentadbir. Yang kedua, Allah sebut dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-6, kita ini adalah hamba Allah. Bila kata hamba ini, maka silakan Zahra Rustam, maka kita akan melakukan pengabdian yang sebaik-baiknya kepada Allah, kerana kehidupan di dunia ni hanyalah tempat yang sementara, ujian yang sementara untuk kita balik semula ke negeri kita yang abadi, iaitu akhirat. Maka persoalan-persoalan tadi, masalah-masalah kehidupan tadi, dia berbalik kepada satu keadaan. Bagaimana sebenarnya
kita punya niat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kita dah berjanji dah dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan semua pekerjaan dia kerana semata-mata untuk dia. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Benda-benda macam ni tuan-tuan dia banyak berlaku lah. Macam tadi Cik Ridwan sebut ya, antara beberapa perkara yang saya rasa tuan-tuan pun kalau tak dengar cerita Cik Ridwan pun dah pernah dengar dalam berita, dalam media sosial dan sebagainya, menceritakan banyak berlaku perkara-perkara toksik, benda-benda negatif dalam kehidupan kita, orang sekeliling kita. Sehingga kan kita pun tak faham kenapa jadi macam tu, kenapa, why. Dan dia berbalik kepada apa yang saya sebutkan di awal tadi, apabila terlalu banyak perkara-perkara dosa, maksiat. Dan maksiat ini juga tuan-tuan ya, bukan kata kita bila kita melakukan dosa ataupun kita ni maksum, kita ini tidak pernah melakukan dosa. Kita semua melakukan dosa tuan-tuan, sama ada dosa besar ataupun dosa kecil. Tetapi dosa-dosa tersebut sebagai manusia yang ada had dia, ada keterbatasan dia tuan-tuan, maka kita mencari ketenangan. Dan ini yang saya sebutkan di awal tadi, untuk bahagia sama ada di dunia dan akhirat, kita kena cuba mencari sendiri antibody yang patutnya kita dapat dengan apa yang berlaku di sekitar kita hari ini. Maka kita tutup semuanya dengan taubat tuan-tuan. Jawapan yang paling terbaik bila mana Allah sebut dalam surah At-Tahrim tuan-tuan ya, tubu ilallahi taubatan nasuha. Kita nampak di hujung dia Allah sebut tentang taubat nasuha. Di awal dia tubu ilallah. Maksud tubu ilallah itu taubat itu sendiri semuanya kembali kepada Allah. Dan bayangkan tuan-tuan ya, saya pernah buat satu analogi kepada masyarakat. Contoh yang paling mudah, dalam sebuah pejabat lah. Bayangkan dalam sebuah pejabat, semua yang ada di dalam pejabat masing-masing berusaha menjadi orang yang baik, orang yang berakhlak baik. Masing-masing ada tanggungjawab. Dan orang-orang yang tidak mahu menjadi baik tuan-tuan ya, dia automatik akan cuba menjadi baik. Sebab tu baik ni tuan-tuan ya, dia kena bermula daripada dalam. Dan daripada dalam ni tuan-tuan, dia akan menghasilkan perkataan dan akan menghasilkan tindakan-tindakan yang baik. Dan saya kira tuan-tuan ya, perkara-perkara yang kita pernah lakukan, dosa-dosa sama ada besar ataupun kecil, kita jangan tangguh tuan-tuan. Kita mohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk ditutup perkara-perkara tersebut, aib kita sebagainya, dengan bertaubat kepada Allah. Sebab bila kita bertaubat tuan-tuan ya, lama-lama hati ni dia akan dijernihkan, dipulihkan. Dan bila mana hati ni dipulihkan tuan-tuan ya, ni yang poin pertama sebenarnya yang Cik Ridwan tanya kepada saya ni, sebenarnya saya nak bagi tip yang pertama. Tip yang pertama sebenarnya ikhlas kita bertaubat. Bila mana seorang hamba tu ikhlas bertaubat hanya semata-mata kerana Allah, Allah akan terima. Sebab hati yang bersih dan ikhlas ni tuan-tuan, dalam nak beribadat, sama ada ibadat khusus ataupun umum, maka penyakit yang suka nak ulang balik maksiat tadi, cinta kepada maksiat, lazat kepada maksiat, dia tidak akan menjangkitinya. Kerana penyakit ini akan berjangkit kepada hati yang kosong. Bayangkan tuan-tuan, hati yang kosong. Hati yang kosong ni macam mana? Hati yang tak diisi dengan perkara-perkara kebaikan. Maka dia tak diisi dengan perkara-perkara positif. Bangun saja daripada tidur, kita dah dengar apa? Dengar perkara-perkara yang tak begitu baiklah. Kita isi masa kita dengan mendengar lagu. Dengar lagu ni taklah saya kata salah ya. Tapi sebenarnya makin banyak kita dengar, sebenarnya kita tak tenang pun. Kita tak setenang mana pun. Tetapi yang buatkan kita tenang, yang mendapatkan ketenangan, yang beroleh pahala, yang Allah redha, yang Allah suka. Ni yang ramai orang yang disalah faham.
Kalau benda perkara yang kita suka tetapi Allah tak suka, tak berapa suka. Contohnya kita dengar lagu lah. Tak kira lah lagu apa. Kita seronok tuan-tuan. Kita rasa happy sangat. Buka radio apa dalam keadaan jam kan kita rasa seronok ya nak pergi jabat kan. Walaupun hakikat sebenar menyampah sebagai jam hari-hari. Tapi sebenarnya benda tu kurang digemari berbanding macam pagi ni tuan-tuan bermula dengan pagi-pagi kita baca Al-Quran, kita solat sunat, doha sebagainya, kita berzikir, hati kita jadi seronok tuan-tuan, tenang. Dan tambahan pula Allah redha, Allah suka. Dan tanda-tanda Allah suka tuan-tuan, Allah akan mencampakkan ketenangan. Kalau tuan-tuan tak percaya tuan-tuan ya, perkara yang paling mustahak ni poin nombor 2. Tadi pertama tuan-tuan, tip yang pertama dalam apa jua kehidupan kita hari ini, pastikan tuan-tuan jangan sesekali kita tinggalkan mohon keampunan kepada Allah ataupun kita kata taubat. Taubat ni adalah poin yang pertama tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan ya, kalau tengok bila ditanya kepada Aisyah berapa banyak Nabi SAW beristighfar. Kadang-kadang kata Aisyah, aku ingatkan hanya 100, malah lebih daripada 100 kali. Kita tuan-tuan baca dalam semayang istighfar 3-4 kali sudah settle. Sebab apa? Kita beristighfar dengan lisan, bukannya kita mohon dengan seikhlas hati. Jadi orang yang dia nak ketenangan yang abadi, nak pulihkan balik tubuh badan dia. Sebab apa tuan-tuan ya, bila hati kita tenang, tindakan kita baik, perkataan kita baik tuan-tuan ya, saya percaya kesihatan kita akan turut jadi baik, pemikiran kita akan jadi baik. Maka kita takkan buat perkara-perkara yang tak baik. Bila mata kita jaga, mulut kita jaga, telinga kita jaga daripada maksiat, sama ada mata, telinga ataupun sebagainya, maka automatik seluruh kehidupan kita jadi bahagia dan tenang tuan-tuan. Jadi yang tip yang kedua tuan-tuan, kita jaga solat. Rasa harapan saya Cik Wak Ridwan dapat sedikitlah saya nak kata terjawab secara peribadi. Perkara ni panjang lagi tuan-tuan, ada jawapan ni panjang, tapi mudah-mudahan dengan apa yang saya sebutkan tadi dapat memahamkan sedikitlah, dapat memuaskan hati sedikit Wak Ridwan dan yang lain-lain lah. Yang kedua, menjaga solat ya. Kita kena pastikan menjaga solat 5 waktu sehari semalam dan biasakan solat pada awal waktu dengan meninggalkan dunia tuan-tuan. Kerana apa? Kita tahu solat itu adalah mencegah perbuatan mungkar dan keji. Tuan-tuan ada satu kisah tuan-tuan seorang perempuan ni isteri lah. Dia suka marah-marah. Dia suka beremosi, sama ada dengan suami dia, dengan anak-anak dia di tempat kerja sebagainya. Jadi satu hari dia sendiri sedar. Dia sendiri tersedar. Dan dia rasa suami dia, walaupun suami ni dia diam tuan-tuan. Dia tak cakap apa, dia tak tegur isteri, bukan bermakna dia tak nak tegur. Tetapi kadang-kadang dia mengharapkan supaya isteri dia tersedar. Jadi isteri ni dia dapat insting, dia rasa macam suami dia kurang suka dengan dia. Maka tuan-tuan bila cek semula, maka dia tahu selama ni dia agak mengabaikan solat. Maksud mengabaikan solat bukan tak solat, tapi solat ni dibuat dengan sekadar saja. Sebenarnya tuan-tuan solat adalah perkara yang utama untuk kita tenangkan diri selepas mana bertaubat. Kerana apa? Bila mana kita bersolat, bila mana kita sentiasa dengan solat, maka sebenarnya diri kita akan lebih tersusun masa dia, disiplin dia. Kita solat di awal waktu, kita semayang dengan yang fardu. Tambah-tambah kalau tuan-tuan dapat berulang alik ke masjid, ke surau kerana apa? Dia ada satu struktur atau sistem yang baik untuk hidup kita. Tuan-tuan bayangkan daripada subuh
telah disusun waktu dia. Kemudian ada lagi diselangi dengan solat-solat sunat. Kemudian ada lagi solat-solat yang contoh macam kata selepas solat subuh kita ada masa untuk isyraq, ada solat sunat duha, sehingga Nabi kata buatlah solat sunat duha walaupun 2 rakaat. Boleh buat 4 rakaat sebagainya. Kemudian tuan-tuan, kita rehat pergi bekerja sebagainya, ada waktu zuhur, dalam masa lunch, kita pergi lunch tuan-tuan. Walaupun kita kata lunch tu waktu kita makan, tetapi Allah letakkan di situ solat zuhur. Dan bila mana kita balik kerja, kita dah penat sebagainya, Allah letakkan pula sebelum kita nak balik adanya solat asar. Kenapa tuan-tuan disusun? Kerana di situ ada kebaikan-kebaikan yang kita tak nampak. Itu tip yang nombor 2. Saya nak urai yang lebih panjang tu, mungkin kita boleh ambil masa-masa akan datang tuan-tuan. Cuma pagi ni saya nak kongsi beberapa tip yang boleh membolehkan, ini bahasa yang saya gunakan, untuk menjadikan kita tenang. Mencari ketenangan ni tuan-tuan, dia bukan sehari, 2 hari, seminggu, dia makan masa tuan-tuan. Dan bila mana kita memarasah ataupun kita mujahadah, kita berlatih sebagainya tuan-tuan, insya-Allah perkara sebegini terutamanya kita dapat ketenangan, kita rasa seronok dalam seluruh kehidupan kita. Hanya kita saja yang dapat menjawab dia. Orang lain kadang-kadang tak peduli pun kita tenang ke tak tenang, kerana mereka ada cara masing-masing. Yang ketiga tuan-tuan ya, sekiranya dapat amalkanlah berpuasa. Kerana hari ini tuan-tuan, minta maaf saya sebutlah termasuk saya sendirilah, kita rasa apa yang kita makan, apa yang kita minum, silakan jamaah Ibrahim, apa yang kita makan, apa yang kita minum hari ini, semuanya tuan-tuan makanan-makanan yang minuman yang tidak berkhasiat. Malah tuan-tuan ya, minta maaf saya cakap, dalam tubuh badan kita ni kadang-kadang tuan-tuan dia tak dapat berehat. Asal pagi makan, asal pergi kedai makan, pergi kedai. Boleh kata mulut kita ni sentiasa nak disuapkan dengan makanan-makanan. Jadi tuan-tuan, Nabi SAW pesan kepada kita, antara pesanan Nabi SAW, paling kurang 1 bulan tuan-tuan, kita dapat puasa Isnin Khamis. Paling kurang kita dapat berpuasa pada hari di mana disebut sebagai hari putih, pada 13, 14, 15 dalam bulan Islam. Kerana apa? Kerana Nabi SAW tahu kita ni manusia ni perlukan satu proses proses ketenangan, termasuklah proses mengeluarkan toksik-toksik dalam badan kita. Tadi kita dah bincang yang pertama, toksik yang dikeluarkan kerana dosa. Sekarang ni yang peringkat yang kedua ni, toksik yang dikeluarkan kerana makan kita, kerana cara kita minum, cara kita melakukan perkara-perkara aktiviti harian tuan-tuan. Kerana apa? Puasa ni sebenarnya menguatkan jiwa kita. Untuk ibadat, untuk mengatasi rasa malas, untuk mengatasi sakit-sakit badan tuan-tuan, maka kita banyakkan berpuasa insya-Allah. Ini saya sebutkan puan-puan saja tuan-tuan. Ini yang ketiga. Yang keempat tuan-tuan, sibukkan diri kita dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Kerana apa tuan-tuan, bila kita sunyi, kita duduk sorang-sorang, maka kita tak tahu nak buat apa-apa, maka kita akan cari hobi-hobi yang, minta maaf saya sebut di sini, hobi yang pelik tapi tak bermanfaat. Ada orang dia boleh buat hobi yang bermacam-macam tetapi kadang-kadang kurang bermanfaat. Maka apa perkara-perkara yang bermanfaat? Kita tengok pada umur kita tuan-tuan. Rasa umur kita ni dah tua, minta maaf saya cakap lah, dah berumur tuan-tuan, takkanlah waktu macam ni pun kita sanggup lagi nak berkayuh. Minta maaf lah kalau ada hobi macam tu, tak salah tapi pilihlah yang lebih selamat, yang lebih bermanfaat untuk kehidupan kita. Sebab masa muda-muda dulu kita dah buat benda tu. Hobi daripada muda sampai ke tua, naik motor, ride sebagainya. Boleh tak boleh? Boleh, tak salah. Tapi biarlah yang lebih bermanfaat. Apa yang lebih bermanfaat? Lebih bermanfaat kita sibukkan masa dengan keluarga, dengan anak cucu,
Mungkin kita boleh pergi berziarah dengan rakan-rakan, kita buat aktiviti dalam bentuk usrah, bacaan kitab, kita terlibat dengan program-program sebegini, bacaan Al-Quran, kita disibukkan dengan pergi program-program yang boleh kata memberikan faedah kepada diri kita. Itu yang terbaik sebenarnya tuan-tuan. Berbanding kita buat perkara-perkara ataupun aktiviti yang manakala kita rasa benda tu sepatutnya kita tinggalkanlah dalam usia-usia sebegini. Itu yang nombor 4. Yang kelima tuan-tuan, jauhi punca-punca melakukan maksiat. Ini berbalik kepada cerita tadi Mak Ridwan tadi tu. Bila mana punca-punca melakukan maksiat ni tuan-tuan, dia hari ni terbentang luas tuan-tuan. Contoh, saya kata contoh macam ni, telefon ni tuan-tuan. Dalam ni tuan-tuan macam-macam ada. Hanya kita yang mampu nak tentukan sama ada kita nak pilih yang baik ataupun yang tidak baik. Apabila kita dah sekat, contoh macam saya sendiri tuan-tuan, saya rasa saya sendiri mungkin ditakdirkan lah sebab bila dah lama tak buka Facebook, saya pun tak ingat dah password saya. Maka saya pun kata tak apalah, tak ada Facebook pun boleh hidup. Ini tak ada Facebook tuan-tuan. Tak ada Facebook, biar tinggal. Dan kalau ada pun saya rasa saya hanya melihat scroll saja Facebook tersebut. Walaupun hari ni ada teknologi lain, ada TikTok sebagainya, tapi bila kita fikir-fikir, hari ni banyak kita nak tahu tentang orang. Tak percaya tuan-tuan buka TikTok. Kita tengok hari nak cerita orang tu, cerita orang ni, yang si Polan dia nak berniaga dengan cara dia nak jual barang. Kita hanya fikirkan tentang orang lain. Maka tuan-tuan mungkin dah sampai masanya fikirkan tentang diri kita. Tak salah tuan-tuan, saya tak kata tak salah nak buang semua. Tapi perlahan-lahan tuan-tuan kita tinggalkan. Sebab kita akan tinggalkan semua. Tinggalkan terus secara total. Yang kita akan bawa adalah amalan-amalan yang baik. Amal-amal soleh yang kita akan. Sebab tu tuan-tuan, punca untuk kita melakukan maksiat ni kita kena stop. Kita kena tutup ruang-ruang ni. Antara dia macam saya sebutkan tadi lah. Kalau boleh di waktu macam ni, minta maaf saya sebutlah kepada yang berumur, yang berusia, yang saya rasa macam ibu-ibu saya sendiri, bukanlah masa lagi kita nak tengok televisyen, nak layan cerita Korea sebagainya, nak layan cerita Hindustan, nak dengar lagu-lagu. Sesekali itu mungkinlah, sesekali itu mungkin. Tetapi kalau berkali-kali sentiasa, maka ia sebenarnya telah membuatkan kita lupa dengan matlamat hidup kita. Itu yang kelima. Yang keenam ni, kita cuba kawal pandangan mata, telinga dan mulut kita. Sebab anggota-anggota begini tuan-tuan, dia terdedah dengan perkara-perkara maksiat. Lagi banyak tuan-tuan kita tengok, mata kita tengok perkara-perkara maksiat. Contoh yang paling mudah lah, sebab tu dia berkait yang pertama tadi, tutup punca-punca maksiat. Rasa-rasa televisyen yang kita tengok hari-hari yang kita tonton tu tak memberi manfaat. Sebab apa? Sebab dia hanya menceritakan tentang sekian. Tak ada pun nak mengajak kita kepada akhirat. Kalau tengok Quran awal tu tak apalah. Dengar tadabbur Al-Quran, itu baguslah. Forum perdana lewat Islam tu tak apa, okey tuan-tuan, tak ada masalah. Dengar petang-petang ada bab berkenaan tazkirah ustaz, halaqah sebagainya, tak apa. Tapi yang tak boleh tuan-tuan, bagaimana? Sebab pandangan ni tuan-tuan dia cukup bahaya. Kat rumah tuan-tuan mungkin kita boleh kontrol, ataupun kata tak boleh kontrol juga kat rumah bila kita berjalan kat luar tuan-tuan. Sebab tu saya kadang-kadang saya tak berapa suka nak keluar. Bila kita keluar tuan-tuan, macam-macam ada. Tambah-tambah kita keluar ke mana? Kita pergi ke shopping komplek, kita pergi ke pasar malam. Bukan saya nak kata orang pasar malam ni teruk sebab tak tuan-tuan. Sebab pandangan mata ni tuan-tuan, dia akan jatuh kepada hati. Banyak mana kita tengok, contohlah sebagai lelaki Muhammad Ridwan, siapa-siapa lagi yang ada di sini, lelaki. Lelaki ni tuan-tuan kelemahan dia wanita. Wanita yang macam mana walaupun dah tutup aurat sebagainya, kadang-kadang kecantikan tak kira lah. Siapa-siapalah kita tengok, cantiknya, walaupun kita tahu itu bukannya yang halal bagi kita, maka ia akan merosakkan hati kita. Tambah-tambah pula tuan-tuan, yang kita tengok tersebut mendedahkan aurat, memperpakaian yang tidak sepatutnya dipakai oleh seorang Islam, seorang Muslimah, maka sebenarnya
ia akan mempengaruhi hati. Kita akan teringat tuan-tuan, kita akan teringat sampailah terbawa-bawa, maaf saya cakap, sampai ke tidur pun kita terbawa. Inilah yang benda yang perkara yang kita kena tundukkan. Sebab apa? Ia melibatkan nafsu syahwat kita. Nafsu ni tuan-tuan, dia tak boleh berkompromi. Ibarat seperti mana kita ada kuda tuan-tuan, kalau kita tak tambat, maka kuda ni akan lari. Sebab kuda ni sifat dia liar, dia suka berlari. Dia kalau tak dibiarkan berlari tuan-tuan, dia akan memberontak, meronta-ronta. Itu sifat nafsu kita tuan-tuan. Itu yang keenam. Saya cuba ringkaskan untuk bagi ruang. Kalau ada lagi selepas ni nak berinteraksi dengan saya seperti mana Mak Ridwan tadi, saya persilakan. Tapi sebelum tu saya nak habiskan lagi dua lagi tuan-tuan. Yang kedua, yang ketujuh tuan-tuan, bergaul, bermuamalah dengan orang-orang yang baik, yang soleh. Ini yang penting tuan-tuan. Bila mana kita berkawan, bukan tak boleh tuan-tuan. Berkawan ni Nabi pesan pilih juga. Tapi kalau kita ada kawan yang kurang baik, kita nak jadikan dia baik, tak salah kita nak ajak dia ke arah kebaikan. Malah ini juga dianjurkan, malah ini juga kita niatkan untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebab kita ajak dia buat baik. Tapi Ustaz keluar dulu, silakan. Tapi sebenarnya mereka ni yang boleh membawa kepada kita taat kepada Allah. Boleh tegur kita dengan baik, boleh menasihati kita, boleh ingatkan kita, tuan-tuan, jomlah hari ini kita ada bacaan Al-Quran bersama sahabat pencipta Al-Quran. Ini baik tuan-tuan, cukup baik. Kerana kita ni nak buat seorang-seorang ibadat, nak buat seorang-seorang amalan ni tuan-tuan tak mampu kadang. Dia perlukan kawan-kawan, perlukan rakan-rakan. Bila kita buat secara berjamaah seperti mana Nabi kata, fa'alaikum bil jamaah. Maka tuan-tuan yang sebenarnya bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini akan membuatkan kita bahagia, akan buatkan hati kita tenang, dan akhirnya kebahagiaan itu kita dapat dengan ketenangan yang ada. Dan yang terakhir tuan-tuan, ini sudah semestinya sebagai seorang Islam, sebagai orang-orang yang beriman, kita tidak terlepas daripada memohon doa kepada Allah, memperbanyakkan doa. Sebab Allah sendiri yang suruh kita berdoa. Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku, doalah kepada aku. Doa yang macam mana? Doa yang macam mana? Doa agar kita dijauhkan daripada maksiat. Ada doa-doa tuan-tuan. Contoh tuan-tuan, ni nanti kita akan baca doa ni tuan-tuan. Doa supaya kita jauhkan daripada maksiat. Dan saya kira saya nak bagi pulangkan balik pada pengacara, walaupun tadi sebenarnya saya dah berhutang beberapa minit tadi tu sebab lewat. Cuma saya nak pulangkan kembali kepada puan pengacara majlis, kalau sekiranya anda kata ada di kalangan para pendengar di sini yang nak berinteraksi bersama saya, nak bertanya apa-apa soalan, InsyaAllah saya cuba ataupun mungkin nak berkongsi pandangan-pandangan, saya persilakan. Wallahualam. Ya, terima kasih Ustaz. Okey, bagi sesiapa yang ingin berkongsi pengalaman ataupun untuk bertanya sebarang persoalan dan dengan tajuk kita pada pagi ini, kita silakan. Ada? Tak ada? Nurizan. Minta ulang yang nombor 8. Minta ulang nombor 8. Yang nombor 8. Yang nombor 8 tadi tertinggal. Nombor 8 banyakkan berdoa. Terima Okay. Nombor 2 Ustaz. Nombor 2 sudah semestinya menjaga solat. Saya ulang balik boleh ya. Yang pertama, kita ikhlaskan diri kita bertaubat kepada Allah. Yang kedua, jaga solat. InsyaAllah hidup kita tenang tuan-tuan. Yang ketiga, cuba mengamalkan ibadah seperti mana berpuasa. Yang keempat, sibukkan diri dengan perkara bermanfaat. Contoh macam hari ini sekarang kita
rasa seronok, tenang tuan-tuan. Dalam majlis ilmu, kita baca Quran sama-sama tuan-tuan ya. Yang kelima, jauhkan punca-punca daripada melakukan maksiat. Sebab bila mana kita tinggalkan maksiat ni tuan-tuan, punca-punca dia, contohlah paling mudah lah. Tuan-tuan tanya pada diri masing-masing. Kalau satu hari tak buka internet, tak tengok WhatsApp sangat ni, boleh tak hidup? Kalau boleh hidup, Alhamdulillah. Kita tak bergantung kepada telefon dan kita lebih banyak pegang Al-Quran, banyak buat perkara yang lebih baik daripada pegang telefon. Yang kadang-kadang kita pegang pun hanya sekadar buka, tutup balik. Tak ada apa pun. Dan yang keenam, tundukkan pandangan. Terutama pada orang lelaki lah. Lelaki ya, kadang-kadang pandangan ini dia boleh membunuh hati kita. Sebab tu orang kata apa, dari mata turun ke hati. Bila kita dah tengok tu, maka dia akan rasa di hati. Ini yang kita kena jaga. Yang ketujuh, bergaulah dengan orang-orang yang baik, yang soleh, yang bawa kepada kehidupan akhirat. Dan yang ke-8, ud'uni astajib lakum. Kata Allah, firman Allah, mintalah kepada aku kabulkan. Berdoalah banyak-banyak. Kalau tak boleh bahasa Arab pun doalah. Ya Allah, lindungilah saya ya Allah. Lindungilah saya daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Lindungilah saya daripada perkataan-perkataan keji. Lindungilah saya daripada hati yang tidak tenang. Kita mohon tuan-tuan, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Saya serahkan semula kepada Puan Nun. Jika ada lagi, terutama yang nak berkongsi pengalaman, kita jadikan pengajaran keiktibar, silakan. Sebelum tu lah, ada ya. Okay, Macam nak respon sebelum tu, saya nak sebut sikit lah, mungkin ada di sebelangan yang tuan-tuan yang mungkin tak tahu latar belakang saya. Soal saya walaupun pegawai Islam, sebenarnya saya ada kelulusan dalam bidang kaunseling untuk peringkat master. Jadi kebetulan memang saya tackle bab perkara macam ni lah, terutama berkenaan dengan kekeluargaan dan juga masalah-masalah yang berkaitan lah. Jadi bila bagi tajuk macam ni, insyaAllah lah bukan saja bidang yang saya sendiri agama, tapi berkaitan dengan hal-hal psikologi manusia, termasuklah diri kita. Sebab dalam agama pun memang dibincangkan hal-hal sebegini. Kita bukan saja nak kesihatan yang baik dari sudut emosi kita, tetapi sebenarnya dari sudut fizikal kita pun nak kena sihat. Sebab fizikal ni dia akan tengok balik kepada emosi kita. Kadang-kadang kalau fizikal kita okey, emosi kita tak okey pun tak okey. Kadang-kadang emosi kita okey, fizikal sebaliknya pun tak boleh. Sebenarnya kena dua-dua tuan-tuan ya. Emosi kena okey, fizikal pun kena okey, insya-Allah. Wallahu a'lam. Silakan kalau ada. Silakan. Mungkin ada yang nak bertanya secara personal pun boleh Ustaz ya. Mungkin dia rasa segan nak bertanya secara direct. Boleh, insya-Allah. Rasanya semua dah ni Ustaz jelas kot sebab diam ni. As-sukut alamatur ridha. Diam itu tandanya setuju. Tambah pula minta maaf. Rasa kita kena faham signal mungkin. Lepas ni ada lagi program ke? Tak ada Ustaz. Kalau ada pun malam nanti pukul 8. Boleh berehat lah. Mungkin boleh berehat, uruskan urusan keluarga sebagainya. InsyaAllah. Ya. Ada yang kat tangan, Puan Safia. Puan Safia nak bertanya, silakan. Minta Ustaz ulang semula yang apa ni tadi, yang nombor 1 sampai nombor 8 tadi. Okey, saya ulang semula.
Saya bacalah secara ringkas. Mungkin kalau ada sahabat-sahabat sini boleh bantu untuk letakkan dalam ruang mesej saya di sini. Pertama, kita berbalik kepada ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Tahrim. Allah sebut apa? Tubu ila Allahi taubatan nasuha. Mohonlah perlindungan, pertolongan dengan bertaubat. Kembalilah kepada Allah, tubu ila Allahi taubatan nasuha. Jadi kita pertama taubat. Kerana taubat ni tuan-tuan bukan kerana kita salah. Taubat ini kerana kita seorang hamba. Jangan salah faham. Kadang-kadang kita kata saya tak buat salah pun, saya tak buat salah pun, saya ni okey. Kita bukan maksum tuan-tuan. Kita ni banyak buat salah. Kadang-kadang tak minta ampun, tak minta taubat, itu juga satu kesalahan kerana kita sombong tuan-tuan. Apa salahnya tuan-tuan? Sesekali Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim, ya Allah ampunkan dosa-dosa saya. Itu yang pertama. Yang kedua, jaga solat. Aqimus solah. Aqimus solah. Ya, wa aqimus solah wa atuz zakah warka'u ma'ar rakin. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah. Dirikan solat, tunaikan zakat dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Maka kita jaga solat. Solat dah di awal waktu, solatlah sebaik yang mungkin, seolah-olah solat itu solat yang terakhir, dan tambahkan solat. Kerana orang yang solat ni tuan-tuan, hati dia sebenarnya bahagia, tenang. Bukti ni tuan-tuan, ada dalam lafaz sembahyang. Hayya 'alas solah. Maka dijawab seterusnya, hayya 'alal falah. Marilah kita bersolat, maka marilah kita menuju kepada kejayaan, ketenangan, kebahagiaan. Kerana apa? Kerana solat. Itu yang kedua. Yang ketiga, berpuasa. Berpuasalah. Nabi kata berpuasalah, nescaya kamu akan sihat. Kalau tak mampu nak puasa sebulan, pilihlah 2-3 hari nak puasa. Terutamanya Isnin dengan Khamis. Ni sekarang ni tuan-tuan, tak lama kita nak masuk dah bulan Rabiul Awal, bulan cinta Rasul. Sebenarnya nak cinta Rasul ni tak kisahlah bulan apa pun, tapi lebih-lebih lagi kita nak mencintai Rasul dengan kita buat apa yang Nabi SAW suruh, sarankan kepada kita, berpuasa. Yang ketiga, sibuk dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Buatlah perkara yang bermanfaat. Rasa-rasa tak perlu sangat nak tengok televisyen, nak pegang handphone sentiasa, cari benda-benda lain, perkara yang bermanfaat lain. Contoh macam tuan-tuan minta maaf lah, rasa nak duduk kat rumah saja, terperap dalam rumah pun, nak baca Quran sentiasa pun, bukan semua orang mampu. Apa salahnya tuan-tuan, kita keluar rumah, tengok pokok-pokok yang kat luar rumah kita ke, menanam kat sikit lebih kurang, maka itu pun juga perkara yang bermanfaat. Ataupun kita berziarah kawan-kawan, pun perkara yang bermanfaat. Itu nombor 4. Nombor 5, menjauhi punca-punca melakukan maksiat. Banyak tuan-tuan punca-punca dia dalam internet, dalam saya sebut tadi, saya pun tak ada Facebook tuan-tuan tak ada tuan-tuan. Kalau ada pun dulu saya tak ingat password dia apa, kata tak payah ada tu lah. Yang keenam, mendudukkan pandangan. Mendudukkan pandangan ni maksud dia menjaga pandangan mata, termasuklah percakapan mulut kita, telinga kita, sebagainya. Yang ketujuh, bergaul dengan orang-orang yang baik, yang soleh. Dan yang terakhir, berdoalah kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Allah kata doalah kepada aku, nescaya aku akan ampunkan, kabulkan setiap permintaan yang hamba-hamba dia mohon. Wallahu a'lam. Rasa itu saja daripada saya. Saya ulang tadi kepada Puan Safiah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sama. Rasanya setakat itu saja Ustaz. InsyaAllah. Ada lagi, kalau ada lagi nanti kita mungkin dah ada rezeki di lain-lain masa lah, insyaAllah. Okey, ada sahabat kita yang
yang Kita tambah Azri dan Osman catat dah, insyaAllah. Boleh tambah insyaAllah. Terima kasih Puan Azrina. Dan bagi yang ingin lihat lebih perbincangan ini, pesan ini, bolehlah tengok di siaran rakamannya di YouTube. Dan kita akhiri dulu Ustaz ya. Nampaknya memang dah tak ada soalan dah semua. InsyaAllah. Alhamdulillah, jazakallah khairan pada Ustaz Khairul Ashraf ya atas kesediaan berkongsi ilmu ini. Tetapi yang cukup jelas sekali mengenai tenang yang membawa bahagia. Ketenangan itu adalah anugerah Allah SWT kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Yang berbahagia dengan Islam adalah mereka yang mengatur seluruh aspek kehidupan ini secara Islam kerana merasakan dirinya adalah hamba yang perlu patuh kepada penciptanya. Dan mudah-mudahan Allah gunakan kita ilmu yang boleh menghantarkan kita kepada sebuah keyakinan dan kebahagiaan abadi dunia dan akhirat. Semoga sama-sama kita sebarkan konsep ini dan jadikan ia sebagai sebahagian daripada amal kita insyaAllah. InsyaAllah. Dan insyaAllah dan semoga ini memberikan kita kefahaman dan manfaat kita semua pada pagi ini dan teruskan istiqamah kita dalam majlis ini pada sesi yang akan datang insyaAllah saya. Dan bagi mendengarkan slide ini kita akhiri dulu dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi ini kami menandatangani kepada-Mu ya Allah. Maka berikanlah ketenangan kepada kami. Jauhkanlah kami daripada maksiat dan dosa ya Allah. Maka dengan dosa-dosa tersebut dapat menjadikan hati kami ini jauh daripada-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dekatkanlah kami dengan perkara-perkara kebaikan. Bantulah kami ya Allah untuk mengatasi diri kami daripada melakukan perkara-perkara yang boleh menjauhkan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan kepada kami untuk beramal, beribadah dengan baik ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna ilaika anabna wa ilaikal masyir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama kita baca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagus sekalian. Jumpa lagi kita. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak Imam. Terima kasih Pak Imam. Sama. Jumpa lagi kita tahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada malam ini untuk membaca isi Al-Quran dan kita tadabbur bersama-sama dengan Ustaz Saiful Amar. InsyaAllah.